أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke studio yang terdiri daripada Penjara Dusun Datuk Murad Melaka, Muzium Penjara Malaysia Melaka, Parol Negeri Melaka. Betul? Baik. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada semua dan alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan senang sebenarnya Allah nak bagi lapang masa, dan masa yang lapang tu kita boleh buat baik. Ada orang lapang masa dan lapang masa tu hanya dia boleh buat benda tak elok saja. Dia tak boleh buat benda baik. Ajak buat baik, dia tak boleh buat, dia sibuk. Ajak buat benda tak baik, dia lapang. Kita alhamdulillah, kita sentiasalah lapang bila orang ajak buat baik. Dan kita biarlah sibuk bila kita orang ajak buat benda tak baik. Alhamdulillah. Kita masih nak membicarakan tajuk kufur nikmat bahagian kedua. Baik, nikmat ini adalah merupakan sesuatu benda yang Allah sahaja boleh bagi. Itu disebut nikmat. Apabila nikmat itu Allah memberi kepada seseorang, bukan percuma sebenarnya. Allah bagi itu, nikmat yang Allah bagi itu kerana Allah nak tengok apakah bentuk kesyukuran yang kita bagi balik kepada Allah. Allah nak tengok apa bentuk kesyukuran daripada kita selepas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi oleh kerana soalan kita, rancangan Tanyalah Ustaz, maka saya mulakan dengan soalan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Amirul daripada Muzium Penjara Malaysia, Pahang Melaka. Ingin bertanya soalan kepada Ustaz. Ya. Apakah sama istilah kufur nikmat dengan tidak bersyukur? Okey, terima kasih.
kufur nikmat dengan tidak bersyukur, apakah sama istilah tu? Sebenarnya sama. Orang yang kufur nikmat sebenarnya orang tak bersyukur. Orang tak bersyukur ialah orang yang kufur nikmat. Dia ada dua orang yang tidak bersyukur ataupun orang yang kufur nikmat ni. Yang pertama mungkin sebab jahil. Yang kedua mungkin disebabkan dia ada perasaan tak cukup yang Allah bagi kat dia. Dia kalau bagi banyak ni nak bersyukur apa? Bagilah banyak sikit baru boleh bersyukur. Dia tak bersyukur sebab sikit. Ya Allah. Bagi orang yang jahil, dia jahil. Sebab dia tak diajar apa itu bersyukur. Dia tidak diajar cara-cara bersyukur. Dia tidak diberitahu kita mesti bersyukur. Itu jahil. Tak banyak orang jahil ni sebenarnya. Tapi yang paling banyak orang tak bersyukur tu kerana tak cukup lah. Apa nilai cukup sebenarnya? Kita kalau nak suruh cukup, sampai mati takkan cukup. Takkan cukup. Sebab apa? Sebab cukup itu dia datang daripada dalam. Rasa cukup. Bila orang tu ada perasaan rasa cukup, baru dia cukup. Tak cukup bukan pasal sikit. Cukup bukan pasal banyak. Orang merasa cukup kerana Allah telah menganugerahkan kepada dia rasa cukup itu. Orang duit berjuta-juta dia rasa tak cukup. Rasa tak cukup padahal cukup. Tak habis makan pun. Tapi rasa tak cukup tu ada dalam diri dia. Orang duit berjuta-juta dalam bank. Tapi rasa tak cukup ada dalam hati. Orang duit ada RM200 dalam bank. Tapi rasa cukup ada dalam hati. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak pilih duit berjuta-juta dalam bank tapi rasa tak cukup, ataupun dalam bank ada RM10 tapi rasa cukup dalam hati? Nak pilih yang mana? Nak pilih RM10 dalam bank tapi rasa cukup. Betul ke ni? Dia betul-betul. Nanti Allah makbulkan apa yang kita minta ni. Tinggal RM10 dalam bank, rasa cukup. Tapi itulah sebenarnya. Kalau rasa cukup, ada RM10 pun tak apa. Kalau rasa tak cukup, ada RM1 pun buat apa? Tak guna. Yang ni yang orang tak cari. Orang tak cari rasa cukup. Tapi orang cari banyak nak bagi cukup. Mati tuan-tuan kalau macam tu. Tu kita tengok orang mati duit tinggal berjuta-juta tu. Ada orang tinggal mati, elok-elok boleh beli kain kapan je. Yang ni yang bagus. Tapi yang bagus ni orang tak nak. Ni dalam studio sebab kita ada rakaman ni. Kalau sekiranya di luar studio, tanya balik, saya tak jadilah ustaz yang tadi tu. Tak jadilah, saya kalau boleh saya nak yang banyak duit dalam bank, biarlah rasa tak cukup tak apa, tapi duit ada banyak. Kita jangan tertipu tu. Tu cara Allah menipu kita. Inilah benda yang paling kita takut. Orang kerja siang malam tu nak cari bagi cukup lah tu. Cukup sebenarnya. Yang boleh tak cukup tu sebab Allah buka nafsu kita bagi besar. Keinginan kita tinggi. Tapi bila Allah tutup nafsu kita jadi kecil, keinginan kita jadi sedikit, cukuplah dengan apa yang ada. Cukup. Ya Allah. Kereta kita tu dah cukup dah. Naiklah yang tu. Tapi tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia nak tengok kereta orang lebih kecil daripada kereta dia. Dia tak boleh tengok kereta orang lebih besar daripada kereta dia. Tak boleh. Dia jadi sakit kepala satu macam. Jadi dia sesak nafas satu macam. Dia kalau pergi rumah orang, mata dia mandang. Tengok lansir orang, tengok almari orang. Dia balik, susah. Dia kata lansir rumah dia tu, beli kat mana? Beli kat mana? Kepala dia kacau. Jangan jadi macam tu. Kalau ada macam tu, minta Allah cabut. Ya Allah, kau cabutkanlah perasaan ni, ya Allah. Minta Allah cabutkan perasaan tu. Ya, perasaan rasa tak cukup tu minta Allah cabut. Minta Allah masukkan perasaan rasa cukup dengan apa yang kita dah dapat. InsyaAllah kita rehat sekejap. Sekejap lagi kita akan sambung.
Mudah-mudahan dalam pusingan kedua nanti akan lebih membuka minda kita. Ya, kita sambung sekejap insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah. Dan insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan tajuk kita kufur nikmat. Baik. Kita nak pergi kepada soalan ya. Kita terus kepada soalan bagi memulakan pada sesi kedua ni. Mana soalan? Sila. Saya Aziza binti Judin. Ya, sila. Soalan saya, adakah sifat orang yang tidak bersyukur ini akan berpindah kepada orang lain? Terima kasih. Okey. Apakah sifat tidak bersyukur ini boleh berpindah kepada orang lain? Dia berjangkit. Jawapan dia boleh. Sebab itulah kita disuruh mendidik anak kita supaya jadi orang bersyukur. Kalau tidak, dia akan tiru perangai kita. Kita nak bercakap benda yang tak elok, jangan di hadapan anak. Pergi bercakap sorang-sorang kat luar. Kalau anak dalam rumah, kita ketagih sangat nak bercakap benda tak elok ni, dah lama dah tak bercakap benda tak elok ni. Keluar kat rumah, bercakap sorang-sorang. Jangan bercakap di hadapan anak, takut perangai tu berpindah. Selalunya, kita tengok budak tu, kita tahu mak ayah dia macam mana. Kalau budak tu perangai macam tu, mak ayah dia mesti macam tu juga. Susah. Sebab dia budak, dia tengok, dia tiru. Kadang-kadang kita terkejut tu, budak tu dia sebut perkataan. Tiba-tiba dia sebut perkataan, babi. Pernah dengar budak, kita tak ajar. Dia marah abang dia sebut. Kita kata, mana belajar? Rupanya kawan dia ajar. Dia dengar kawan dia bergaduh, kawan dia cakap benda tu. Kita terdengar. Tu saya katakan, benda-benda ni boleh berpindah. Boleh terpengaruh mengikut environment, persekitaran dia. Sebab tu kalau budak tu dibesarkan di persekitaran macam tu lah. Sebab tu kalau kita tak mampu membentuk akhlak anak kita, kita jangan jaga dia. Kita bagi orang lain tolong jaga dia. Awak tolong jagalah anak saya. Pasal apa? Saya tengok anak-anak awak semua baik-baik. Awak pandai jaga anak. Awak tolonglah jaga anak saya seorang. Pasal apa awak tak jaga sendiri? Saya tak baik. Dia ni tak boleh tahan mulut. Kalau dia cakap melepas. Jadi anak dia akan tiru. Anak dia akan menyebut benda-benda yang dia sebut. Anak dia akan buat benda yang dia buat. Sebab tu kita kena ajar anak ni bersyukur. Bila nak makan, syukur. Ni rezeki Allah bagi kat kita ya. Semua bersyukur. Semua sebut syukur. Syukur ini nikmat Allah. Kita kena ajar anak kita di meja makan cara bersyukur. Bila kita beli baju baru bagi dia ni, rezeki ni mak beli ni bukan rezeki yang mak cari, yang Allah bagi tau. Syukur pada Allah. Syukur ya Allah. Jadi budak ni diajar cara mana bersyukur. Kita bagi tahu nikmat ni Allah bagi tahu. Ya. Kita tak boleh kufur nikmat Allah. Bila Allah bagi, kita kena bersyukur. Dan kita kena gunakan sebaik mungkin. Ya. Budak ni kita olah macam mana pun, dia akan terurus. Dia akan terdidik. Dia akan terikut apa yang kita buat. Tapi kalau kita tak ambil kesempatan, waktu sepatutnya kita memberi pendidikan awal ini, kita akan menyesal nanti. Kita marah. Budak ni apa ni? Budak ni apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Kita yang buat bagi dia jadi macam tu. Apa nak jadi? Kan? Kita buat bagi dia jadi macam tu, kita tanya dia apa nak jadi. Dia anak kecil yang datang kosong. Kita yang isi segalanya, program dalam tubuh dia, dalam minda dia, dalam diri dia. Allahu Akbar. Benda-benda ni jangan. Dia boleh berjangkit, tuan-tuan. Orang yang sentiasa bersyukur ni, di atas nikmat yang Allah bagi ni, kita boleh tengok daripada wajah dia. Dia akan sentiasa tersenyum. Orang gila pun senyum juga. Tapi dia senyum lain ni. Dia senyum seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Ni dia senyum bila dia jumpa orang. Orang gila tak jumpa orang pun dia senyum. Dia senyum seorang-seorang. Itu gila. Yang ni bila dia jumpa orang, dia akan senyum. Sebab dia rasa lapang. Bila dia jumpa orang, dia rasa orang yang berjumpa dengan dia tu, dia rasa seronok. Dia rasa tenang. Itulah orang yang bersyukur.
Tapi orang yang tak erti bersyukur ni, dia jumpa orang, dia susah hati. Dia muka masam. Dia ni apa hal ni? Nak datang minta duit ke? Dia takut orang minta duit, dia takut orang minta tolong, dia takut. Benda takut sentiasa ada dalam diri dia. Dia tak lapang, jiwa dia tak lapang, jiwa dia kusut. Bila orang telefon dia takut nak jawab. Macam-macam lah. Tapi bila orang yang sentiasa bersyukur ni, Allah campakkan diri dia satu jiwa yang tenang, mutmainnah fi qulub. Allahu akbar. Ada lagi soalan lain? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Salim. Soalan saya, apakah hikmah di sebalik nikmat yang terlalu banyak diberikan pada seseorang? Okey. Allah, bagus soalan ni. Apakah hikmah di sebalik nikmat yang terlalu banyak Allah bagi pada seseorang? Kadang-kadang kita boleh rasa pelik, tapi jangan pelik sebab ini kerja Allah. Orang ni Allah bagi banyak sangat. Orang ni bagi sikit sangat. Orang ni tak bagi langsung. Pernah jumpa tak macam tu kan? Dia ni kaya sangat. Dia ni makan pun tak cukup. Dia ni tak ada makan langsung. Dia ni tak cukup makan. Dia ni tak makan langsung. Apa hikmah di sebalik Allah bagi orang ni kaya sangat? Dia makan nasi sepinggan juga macam kita. Tapi duit dia banyak. Hikmah dia, Allah nak mengagihkan harta kekayaan yang Allah bagi kepada dia tu kepada orang lain. Bukan suruh dia makan seorang. Bila dia dapat banyak, aku ni banyak sangat ni, tak habis makan ni. Dia bagi kat orang sikit, bagi orang sikit. Yang sikit, yang tak ada langsung, akan dapat daripada orang yang banyak sangat ni. Sepatutnya. Itu cara Allah mengagihkan. Allah dia tak bagi sendiri dengan tangan dia. Allah bagi kepada hamba-hamba dia, suruh hamba dia tolong agihkan. Tetapi oleh kerana orang ni tak agihkan, sebab tu ada ya ramai orang miskin. Tapi bila kita puratakan, semuanya senang belaka sebenarnya. Cuma Allah bagi yang pada orang ni banyak, orang ni sikit, orang ni tak ada langsung. Orang ni tak bagi. Ini hak banyak ni. Tu berlaku tak seimbang dalam masyarakat kita. Sebab tu Allah letakkan kita ni atas dunia ni, dalam kampung tu, tak semua kaya belaka. Ada miskin sikit, ada yang miskin sangat. Kita pun keluar zakat, bagi sedekah, bagi jariah dan sebagainya. Sama, barulah seronok hidup dalam kampung tu, barulah tak ada orang nak mencuri hak kita. Ni orang kaya selalu kena rompak. Yang rompak siapa? Orang miskin. Padan pun dia rompak kawan ni, dia tak bagi kat dia. Hak dia ada dalam tu rupanya. Duit dia ada dalam rumah orang kaya tu. Sebab orang kaya tu tak keluarkan hak dia bagi kepada orang ni. Oh macam tu, cuba bagi. Yang miskin, tengok kau ni cari pagi, makan pagi, nah ambil sikit. Kau ni tak makan langsung, nah ambil. Bagi. Itulah gunanya Allah bagi kepada kita, bukan nak suruh kita makan seorang. Bukan nak suruh kita simpan. Sebab tu kita bila simpan ni masalah. Ekonomi Islam tidak berkembang apabila orang tu simpan duit dia tak guna. Guna ke jalan yang betul, insya-Allah dia akan dapat balik pelaburan kita. Tapi guna jalan tak betul, jangan tunggu untuk dapat balik hak kita. InsyaAllah, kalau kita tolong orang miskin, satu hari kalau kita miskin, dia tu pula kaya. Kita tolong dia, bantu dia, dia pun berjaya perniagaan, dia kaya. Kita pula jadi miskin masa tu. Dia tolong kita pula. Itulah barulah seronok dalam masyarakat ni. Ini orang miskin kita tak tolong. Kita lalu kereta besar tepi dia. Langgar lagi. Langgar dia. Tak langgar lah, bagi horn. Pon-pon. Kita pun marah. Di Malaysia ni pantang orang bunyi horn. Oi, horn cukup pantang. Kalau di Mekah sana, pantang tak bunyi horn. Pantang tak bunyi horn. Dia bawa kereta sebelah tangan pegang steering, sebelah tangan lagi letak atas horn. Pon, 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 pon. Tak ada apa pun, pon. Sebab dia dah kebiasaan dia macam tu. Orang sana dengar horn, tak ada rasa nak marah. Kita sini bunyi horn, dia keluar penumbuk ni. Pon. Buka tingkap. Ni. Yang macam tu tak apa lagi. Yang jenis apa benda tu, saya tak faham ni. Mana tahu? Saya pun tak faham lah. Macam ni ke apa ke? Kawan dia pun, naik angin, berhenti tepi jalan, bergaduh. Sifat. Kawan ada masalah.
Tak boleh. Itu bi'ah suasana kita di sini. Allahu Akbar. Sebab tu saya nak nasihatkan semua orang. Kalau kita rasa kita tu banyak hak kita jangan simpan. Banyak sangat. Bagi kat orang. Kita fikir, kita tahu lah aku ni kalau mati tak habis makan ni harta aku ni. Aku simpan buat apa? Bila aku mati aku tak bawa benda ni. Baik aku bagi kat orang miskin. Bagi. Bila kita bagi kat orang, Allah, jiwa tenang Tuhan. Tenang sungguh bila kita boleh bagi kat orang, kita rasa seronoknya. Bagi. Dia pun terima. Dengan seronok. Kita lagi seronok pula. Kalau nak tahu kita, Allah pilih untuk jadi orang yang baik, apabila kita boleh bagi hak kita pada orang, kita seronok. Itu maknanya Allah pilih kita di kalangan orang yang baik. Adapun, ada orang, dia bagi hak dia pada orang, tapi dia duk silap dekat sebulan, duk rasa silap. Silap aku bagi kat dia. Aku silap betul kalau tak bagi hari tu. Jadi, perasaan silap tu menghantui dia. Selepas dia bagi kat orang, dia rasa silap. Maknanya dia masih belum jadi orang yang baik. Kalau kita nak tahu kita ni baik tak baik, cubalah. Kita ambil duit kita yang lebih banyak tu, pergi sedekah tengok. Kita rasa macam mana? Kalau rasa tenang, rasa seronok tu, itulah dia. Kita adalah di kalangan orang yang kita boleh mengaku pada diri kita sendiri, aku sebenarnya sudah berada di jalan baik. Kita sudah berada di jalan yang baik. Tapi kalau kita bagi, lepas kita bagi duk menyesal, silap seluk poket. Kita dah bagi dah RM1 poket ni, RM50 poket ni, pergi seluk. Tak tengoklah kononnya nak bagi tangan kanan tak tahu. Nak bagi tangan kiri tak tahu. Balik-balik cek, Allah silap. Pergi seluk yang RM50. Balik duk garuh kepala. Jangan. Kita tak ikhlas. Tak ikhlas. InsyaAllah tuan-tuan, kita berehat sekejap, kita sambung selepas ni. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Baik. Tadi kita membincangkan orang yang duit banyak, dia rasa hak dia saja. Macam mana kita nak bagi tahu kepada dia bahawa duit yang banyak yang Allah bagi lebih kat dia tu bukan hak dia semua. Bukan senang nak bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagi tahu ke? Pergi bagi tahu, tuan, saya nak bagi tahu. Tuan ni saya tengok kaya sangat. Sebenarnya Tuhan bagi tuan kaya ni bukan untuk tuan seorang tau. Dia kata apa dia? Aku tak dengar sekali lagi. Dia tanya kita. Sekali dia panggil anjing dia, halau kita. Jangan, dia tak boleh terima. Siapa nak bagi tahu dia? Sebenarnya dia saja perlu ambil tahu harta dia tu untuk siapa lagi. Kalau dia tak ambil tahu, yang ni lah kita takut Allah datang bagi peringatan. Allah bagi peringatan. Peringatan Allah ni dia tak cakap, "Hei, harta yang aku bagi kat engkau tu bukan untuk kau seorang, untuk agih-agihkan pada orang lain." Allah tak cakap macam tu. Tapi dia datang dalam bentuk musibah-musibah. "Wa man yuridillahi khairan yusib minhu." Bila Allah nak bagi orang tu jadi baik, Allah timpakan musibah padanya. Allah bagikan kecelakaan. Sebab tu bila timpa musibah kat kita, kita kena ingat apa silap kita. Tak kiralah apa pun, kesilapan apa sekalipun lah. Harta benda kena curi ke, kehilangan ke, apa ke. Ya Allah, barangkali ini ada kesilapan yang aku buat, ya Allah. Katakan orang pecah rumah kita lah masuk, curi habis barang-barang. Kita bila tengok kena pecah rumah je, kepala otak kita pertama fikir apa? Nak pergi ke balai polis, nak report polis. Itu yang mula-mula sekali. Yang kedua kita merungut, dia ni kalau dapat kat aku solar punggung dia. Kalau dapat kat dia. Macam-macam lah angan-angan dia. Sepatutnya bila dia tengok, Allah, rumah kita kena pecah. Panggil isteri kita, yang rumah kita orang masuk, yang mungkin musibah Allah bagi ni, Allah nak beri peringatan pada kita. Mungkin kita buat silap mana-mana. Mungkin kita tak bayar zakat. Mungkin kita harta kita yang banyak ni kita simpan makan seorang, tak bagi kat orang. Yalah bang. Isteri pun. Kalau kita ajak fikiran macam tu, isteri kita akan terdorong berfikir macam tu. Tapi kalau kita kata, orang ni kalau dapat tahulah, yalah bang, kita cari tok berumur bang. Cari tok berumur bang. Kita buat bagi dia buncit perut sebagainya. Isteri pun sokong macam tu lah juga.
Dia tengok arah mana, arah fikiran kita. Barulah kita ni jangan begitu. Mula-mula sekali bila jadi macam tu, jangan panik, duduk. Istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau betulkanlah aku, ya Allah. Sekiranya aku tak betul, kau ingatkanlah aku, ya Allah. Sekiranya aku tak teringat. Tapi berilah peringatan kepada aku dengan peringatan yang ringan. Jangan berat. Isteri dia pun pergi cari tengok. Oh, barang emas saya ada bang. Cari, nasib baik saya letak bawah kain. Kalau tidak, hilang juga. Bukan nasib baik. Ambil syukur, ya Allah. Aku bersyukur, ya Allah. Kerana barang emas pusaka yang mak aku bagi ni masih ada. Rupa-rupanya ada lagi sifat kasih sayang, kesian belah kau pada aku, ya Allah. Suami dia pun cari. Abang punya habis langsung. Tak ada apa. Itulah abang. Dia salah abang dia. Itulah abang. Abang kedekut sangat. Kau boleh diam tak? Gaduh lah rumah tu. Jangan bercabang aliran pemikiran. Gunakan cara aliran yang boleh mententeramkan kedua-dua belah pihak. Allahu Akbar. Baik, soalan. Mana soalan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Azan bin Mak Suhad. Silakan. Saya ingin meminta pandangan Ustaz terhadap orang yang hanya pemurah pada jalan bukan jalan Allah. Allahu Akbar. Kalau ajak buat pesta, dia derma puluh ribu, ratus ribu. Tuan, bagi duit sikit, kita nak buat pesta. Bila nak buat? Oh, laju dia. Bila nak buat? Kita ingat bulan depan tuan. Besok datang ambil cek. Ada orang macam tu. Tuan, kita ingat kita nak buat qolah dekat masjid sebab bulan puasa dah dekat. Nanti tak cukup paip air orang nak wuduk. Sebab bulan puasa ni biasalah ramai orang pergi masjid. Yang ramai pergi masjid tu ramailah yang terkentut. Ramailah nak ambil wuduk. Berebut-rebut. Jadi kita nak buat qolah, buat tempat orang ambil wuduk. Kenapa yang datang minta kat aku? Kata dia. Yalah, kita tengok tuan nampak senang pada mata kita. Itu duit aku. Mintalah dekat Baitul Mal tu. Dia tidak bersedia untuk buat benda yang untung dia. Kita pergi minta dekat dia tu sebenarnya nak bagi peluang dia buat baik. Sebab dia duit banyak. Rupanya dia tak nampak di situ. Kita pun kata, tuan, sebenarnya kita nak bagi peluang tuan untuk dapat pahala ni. Pahala aku tahulah mana nak dapat. Kau tahu aku pergi Mekah dah berapa kali? Tak tahu tuan. Itulah kau tak tahu. Aku dah 10 kali pergi Mekah. Kau jangan ingat aku tak buat benda baik. Itu untuk dia. Orang yang paling berguna di sisi Allah ialah orang yang memberi faedah kepada orang lain. Itu faedah untuk diri dia sendiri. Untuk orang lain tak boleh tumpang faedah dia. Itulah dia. Masalah ni banyak saya jumpa. Tak tahulah tuan-tuan jumpa tak? Kalau jumpa, berdoalah. Ad-doa fi waraihi. Doa di belakang dia. Nampak dia berjalan kan? Nampak dia lalu kereta dia kan? Ya Allah, kau berilah hidayah kepada orang kaya ni supaya dia jadi orang pemurah, ya Allah. Kita doa. Jangan minta mampus. Kita kadang-kadang nampak orang kaya lalu kan. Dia ni bila nak mati tau, kedekut atau apa-apa. Jangan begitu. Sebab doa di belakang orang yang kita perlukan jadi baik tu, doa tu makbul. Nampak dia berjalan, dia lepas ke depan, kita ya Allah. Kau jadikanlah ni orang kaya ni orang yang pemurah, orang yang dermawan, ya Allah, sebab dia banyak duit, ya Allah. Kau bukakanlah hati dia, kau berikanlah hidayah pada dia, ya Allah. Macam tu. Macam kita isteri doa pada suami tu. Bila suami berjalan, ya kita pun, ya Allah, kau jadikanlah suamiku orang yang baik, kasih sayang pada anak isteri, ya Allah. Belakang masa dia berjalan tu. Kalau kita naik motor lagi senang sebab kita duduk belakang. Sentiasa boleh berdoa. Dia duduk bawa motor, kita duduk belakang dia. Ya Allah, kau jadikan suamiku ni orang yang baik. Ya Allah, taat perintah Allah. Kasih sayang pada anak isteri. Ya Allah. Senyap kita belakang. Kau belakang senyap tak cakap pun. Duduk berdoa bang. Doa apanya? Doalah untuk kita ni jadi baik. Doa di belakang. Jangan berdoa depan muka dia. Marah dia, ya Allah, kau jadikanlah suami kau orang yang baik. Apa aku tak baik ke selama ni? Marah dia. Dia marah. Tak boleh begitu. Allahu Akbar. Ya, soalan. Sila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Nurul Ain binti Rahmat. Ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Apakah contoh musibah yang pernah Allah beri kepada orang yang pernah kufur nikmatnya sebelum ini? Terima kasih, Ustaz. Allahu Akbar. Sebenarnya sebelum ni dah ada orang-orang yang Allah datangkan musibah dalam hidup dia. Seperti mana Qarun. Seperti mana Firaun. Orang bagi nikmat pada Allah, bagi nikmat pada Firaun ni, tuan-tuan, tak pernah demam, seumur hidup tak pernah demam. Tak pernah sakit. Kaya-kaya Allah bagi. Akhirnya mati dalam keadaan hina. Qarun akhirnya mati dalam keadaan hina. Hartanya ditelan oleh bumi. Itu contoh yang tak akan padam dalam sejarah tamadun manusia. Tak akan boleh padam sejarah ini. Itu yang akan disebut sepanjang zaman. Orang-orang yang kufur nikmat Allah ni. Allah panjangkan usia dia kerana Allah nak tengok bila dia nak bertaubat. Bukan panjangkan usia saja, tapi tak bertaubat juga, tak nak kembali kepada Allah juga, tidak nak bersyukur di atas nikmat Allah juga, maka Allah hinakan dia. Allah matikan dia dalam keadaan hina. Sebab itulah kita jangan pandang kemuliaan orang tu pada satu sudut saja. Kemuliaan manusia ni kita boleh lihat daripada sejauh mana dia taat dan takwa kepada Allah dan bersyukur di atas segala nikmat Allah. Itu kita boleh. Sebab tu doa min ghaniyun mutawadhi' makbulah. Doa di kalangan orang yang kaya yang merendah diri itu sangat makbul. Orang kaya apa tu rendah diri, doa dia sangat makbul. Kita duk pergi minta doa pada orang yang miskin. Dia miskin sebab dia rendah diri pasal dia miskin. Kalau dia kaya belum tentu. Tapi kalau orang tu kaya, dia rendah diri pula, Allah, kalau nak minta air penawar pergi minta kat dia. Bawa air penawar, Tuan, tolong Tuan, baca air sikit. InsyaAllah, makbul. Sebab dia orang kaya, merendah diri pula. Bukan senang nak jadi orang kaya merendah diri ni. Orang kaya sombong, lambak-lambak. Tak cokit pun banyak. Allah Akbar. Kita sambung selepas ni, insyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas segala nikmatnya dan di atas segala kemudahan yang Allah beri kepada kita untuk kita menjayakan majlis ilmu pada hari ini. Kita terus kepada soalan, ya. Pusingan ni kita terus soalan. Sila Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Saya alias bin Abdul Khalil. Ya. Ingin menanya satu soalan. Apakah bentuk nikmat dan ganjaran terhadap orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah? Allahu Akbar. Okey, apakah bentuk nikmat atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang sentiasa mensyukuri nikmat Allah? Baik. Pertama sekali, orang ni dia berada dalam keadaan tenang sentiasa. Orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah ni dia tenang. Nilai yang paling mahal yang tak boleh beli di mana-mana, ketenangan lah. Orang kaya belum tentu tenang. Orang lawa belum tentu tenang. Orang sehat belum tentu tenang. Sebab ketenangan itu kadang-kadang dia datang dalam, tak semestinya dalam rumah jeneral, kadang-kadang dalam rumah korporal saja. Kena ingat. Kadang-kadang kita tengok orang tu tenang je. Kadang-kadang kita tengok dia ni gelisah, asyik nak marah. Sebab apa ketenangan tak masuk dalam tubuh dia? Sebab nilai kesyukuran dalam diri dia terlalu rendah. Bukan senang. Kita nak bersyukur atas sesuatu nikmat yang Allah bagi, bukan senang. Sebab kita sentiasa berkira-kira keuntungan yang kita dapat di atas segala nikmat yang Allah bagi tu. Kalau rasa untung banyak, kita bersyukurlah. Kalau rasa untung sikit, tak syukur. Macam orang berniaga nasi lemak. Hari dia berniaga, tak laku, dia marah. Hari laku banyak, dia seronok.
sepatutnya apa buat? Bila hari dia tak laku, dia kena redha. Ya Allah, mungkin rezeki aku hari ni cuma banyak ni ya Allah. Tapi yang tak kenanya, masa tak laku tu dia bagi sedekah sebab tak laku. Dia pergi hantar kat surau. Dia pergi rumah Tok Imam, dia kata, Pak Imam, ni nasi lemak ni, malam ni orang datang surau bagilah makan nasi lemak ni. Saya sedekah. Rupanya yang tak laku. Dia pergi sedekah tu sebab dia jual tak laku hari tu. Kalau laku, dia takkan sedekah. Orang tak erti bersyukur. Sepatutnya, bila laku banyak, hari ni laku banyak, besok dia buat sedekah. Hari ni habis 50 bungkus. Besok kita buat 60 lah, 10 ni kita sedekah. Baru betul. Ini yang tak habis jual baru sedekah. Sebab tu Allah bagi buat tak habis selalu. Sebab boleh sedekah selalu. Kita ni suka bermain dengan Allah tau. Allah nak tengok dia sedekah. Dia tak sedekah kecuali tak laku. Baru sedekah. Sebab tu tak laku. Tapi bila kita habis laris, kita buat lebih sikit. Kerana yang lebih tu kita nak sedekah. Allah bagi habis lagi. Lagi banyak sedekah. Tu orang yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Kita tak sempat nak fikir tau. Bila perniagaan kita laris, kita tak sempat fikir untuk berniaga. Bila perniagaan tak laku, baru fikir nak bersedekah. Terbalik tu. Kita kena betulkan balik. Pergi elemen balik otak kita ni, buat balancing balik supaya betul. Kita berfikiran sehala tu. Kita tidak berfikiran dua hala. Sedangkan kita ni, Allah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri dan kelakuan kita. Allah Akbar. Baru Allah campakkan ketenangan dalam diri kita. Kita bersedekah tadi dalam keadaan susah hati. Sebab dah berniaga tak laku, sedekah pula. Sedekah tu bukan bagi ketenangan. Tapi kalau kita berniaga laku, lepas tu kita buat bagi lebih untuk bersedekah, tu baru datang ketenangan dalam jiwa dia. Bila datang ketenangan, dia tak akan ambil hak orang. Hak dia pun dia bagi orang lagi. Yang orang duk ambil hak orang tu sebab dia rasa tak cukup. Jiwa dia gelisah, resah. Tu dia fikir macam mana nak ambil hak orang. Kalau berniaga, kalau orang tu lupa ambil duit lebih tu kan, dia tahu rezeki aku ni, rezeki aku. Rezeki apanya? Hak orang. Kadang-kadang orang beli barang, kita bagi barang, dia bagi RM10, sepatut kita bagi balik RM5, dia lupa. Dia kalut pagi-pagi nak pergi kerja. Sebab tu, untung orang berniaga pagi ni, orang kalut banyak. Orang kalut nak pergi hantar anak sekolah, nak pergi kerja, nak pergi hantar isteri. Jadi bagi RM10, ambil barang, belah. Sepatutnya, besok ni, kalau orang tu datang lagi ni, cik, semalam RM5, duit lebih tak ambil. Ya ke, saya dah tak ingat dah. Kita pun, Allah nasib baik. Dia tak ingat, saya tak tahu, dia tak ingat, dia tak bagi balik. Kepala kita tu. Dia fikir nak cari kesempatan. Jangan ambil kesempatan. Bila kita ambil kesempatan, Allah tidak akan bagi ketenangan. Jangan ambil kesempatan. Beri hak orang kepada orang, ambil hak kita pada kita. Bahkan hak kita pun kita fikir kalau boleh nak bagi ke orang. Allahu Akbar. Okey, soalan lain. Sila, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Asmadi bin Azlan. Ya. Pada pandangan Ustaz, apakah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada manusia? Baik, Allahu Akbar. Nikmat yang paling besar kita kena mengakuilah, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab itulah iman kita ni kadang-kadang pagi hilang, petang datang balik, malam datang balik, pagi esok hilang. Sebab tu kita ni orang yang dapat nikmat Allah ni, iman dia sentiasa bertambah. Kalau kurang sikit dia tambah balik. Begitu juga Islam. Islam dia sentiasa suci. Agak tercalar sikit dia gilap balik. Agak tercalar sikit dia gilap balik. Nikmat Islam dan iman ini tak boleh dibandingkan dengan apa saja. Sebab itulah kalau orang jaga dua ni, dia akan sentiasa nampak sebagai seorang Islam dan nampak sebagai seorang beriman. Tapi kalau kita tak jaga, kadang-kadang kita nampak dia ni macam bukan orang Islam. Kadang-kadang nampak dia ni macam orang kufur. Bila kita nampak, bila dia melakukan sesuatu ataupun dia bercakap sesuatu. Ada kadang-kadang kita bercakap, kita tak boleh buat macam ni tuan, sebab kalau kita buat macam ni nanti Allah marah.
Kalau nak ikut Allah marah, tak bergeraklah kita ni. Kita pun terfikir, dia ni Islam ke? Dia ni Islam ke? Sebab Islam dia tercala pada masa tu. Nikmat Islam dia sudah tak ada lagi. Anugerah Islam yang Allah bagi itu sudah tercala pada ketika itu. Boy, bahaya. Sebab itulah kita ni, kalau sekiranya nikmat Islam dan iman itu sentiasa terjaga, kita tengok di sudut mana pun akan nampak cantik. Dalam keadaan macam mana pun, dia akan nampak cantik. Bila dia nak marah, cantik marah dia. Tahu marah cantik macam mana? Macam Fawaz cakap tadi, soalan kakak ni cantik. Cantik pada pandangan penilaian dia. Orang marah cantik nampak. Sebab kalau kita betul marah, memang cantik. Muka dia cantik, perkataan dia cantik, kelakuan dia cantik. Tapi kita tak ikut prosedur marah kan. Biasalah kita pakai uniform. Saya pun dulu pakai uniform macam tuan-tuan. Bila nak marah, kita kena tunjuk marah. Tidak, mana orang tahu marah? Tu marah tu. Boleh, tapi dalam hati bodoh. Ni dalam hati orang kena marah tu. Macam-macam. Tapi kita nak bila kita marah, orang yang marah tu dia tahu kita marah dan dia boleh berubah. Itulah orang beriman marah. Orang Islam marah. Dia tengok orang tu buat silap. Dia boleh marah masa tu. Tapi dia kata, kalau aku marah masa ni, dia malu. Yang kedua, dia akan tercabar. Yang ketiga, dia akan marah balik kat aku. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Tuan. Majak. Jabat, jak. Orang lain kata, dia tu nak naik pangkat ke? Macam nak naik pangkat. Cara kita panggil tu macam nak naik pangkat. Masuk pejabat. Dia kata, Mat, saya sebenarnya nak marah kamu ni. Kamu buat ni. Saya tak suka benda ni. Kalau boleh awak jangan buat lagi. Boleh? Boleh, Tuan. Allah. Macam nak jatuh kerusi dia. Kalau duduk atas kerusi lah. Tapi kita tak bagi dia atas kerusi. Biasanya, kalau CEO marah ni, kita berdiri. Rasa macam nak tumbang. Dia marah kita. Longlai. Semua sendi-sendi ni longlai. Sebab apa? Dia marah dengan penuh hikmah. Ni orang yang tahu mensyukuri. Kalau dia maki tadi, boleh. Tapi apa dia dapat? Tapi kalau dia panggil ni, Mat, saya ni tak suka kamu buat macam tu. Dalam perkataan lain, saya marah kamu ni. Kamu tahu tak? Saya tahu, Tuan. Saya minta maaf, Tuan. Belum kita sebut dia salah apa. Dia mengaku dah. Saya buat salah, Tuan, saya ni. Awak tahu tak salah kamu? Saya tahu, Tuan. Saya tahu, Tuan. Tapi kalau di sana kita marah, awak tahu salah. Salah apa? Saya tahu buat salah. Walaupun dia buat salah. Dia sebut salah dia. Saya buat salah, Tuan. Saya minta maaf, Tuan. Saya tak buat lagi, Tuan. Yalah. Saya pun harap kamu takkan ulang lagi buat kesilapan tu. Ya. Keluar baris. Dia pun pusing kiri, hentak kaki, keluar. Dia keluar tu 1 hari dia. Makan tak lalu, tidur tak lena. Bukan nak marah. Dia terharu. Ya Allah. Aku tak nak buat lagi dah macam ni. Aku tak nak buat silap lagi dah. Aku malu. Aku tak nak buat. Yang tadi kita marah dia, hamun dia. Dia tak boleh tidur 1 hari juga. Tapi dia fikir apa? Ini tak apa. Hari ni hari dia. Tak apa. Nanti ada hari aku. Nampak tak? Itulah kata nilai orang Islam dan orang beriman. Nikmat tu Allah bagi. Nikmat Islam dengan iman. Kalau tak tercala, kalau tak haus, kalau tak luar Islam dan iman, itulah kelakuan kita. Itulah perangai kita. Semua ada hak. Orang atas boleh tegur orang bawah. Orang bawah boleh tegur orang atas. Kalau ada hikmah. Kalau kita ada hikmah, ada nilai iman dan Islam tu. InsyaAllah. Waktu saya, tuan-tuan, bila saya sembang dengan Tuan Haji Isa ni, daripada Mekah dulu lagi saya dah sembang dengan dia. Harapan kita pada penghuni-penghuni dalam penjara tu. Bila saya dengar kata dalam penjara pun sudah ada pusat tahfiz sudah ada pusat tahfiz, masya-Allah. Orang-orang yang buat jahat, yang tak nak mengaku, yang buat silap, yang menyamu rompak tu, baik pergi serah dirilah masuk penjara, saya kata. Sebab di sana ada nilai, penambah nilai yang sangat baik. Daripada duduk merompak sana, merompak sini, pergi serah dirilah, saya kata. Kan?
serah diri, masuk penjara, masuk pusat tahfiz dalam penjara. Esok keluar jadi imam, jadi ustaz, jadi ustazah. Allah menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang berfikir untuk buat benda ni, orang beriman lah ni. Duk fikir macam mana kita nak bagi orang dalam penjara ni keluar nanti ada nilai. Maka fikir buat kelas tahfiz dalam penjara. Allah syukur. Mudah-mudahan kan supaya ramai lagi lah dapat masuk penjara dan dapat jadi orang baik dalam penjara. Bukan masuk saja, masuk jadi orang yang baik untuk kita bersihkan dirinya dalam penjara. Jadi kita pun dapat tumpang kerana kita menjaga orang-orang yang baik dah. Orang yang dah bertaubat, orang dah kembali kepada Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah berkati kita lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang memberi dan Engkau lah yang mengambil kembali apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami sifat takwa yang berpanjangan ya Allah sehingga akhir hayat kami. Berikanlah kami nilai rasa syukur di atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami walaupun sedikit ya Allah. Berikanlah nikmat rasa cukup dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sekalian orang muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami menentukan sendiri nasib dan masa depan kami. Sesungguhnya kami tidak tahu apakah yang akan terjadi selepas ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.